Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi pada kali ini kita akan teruskan sesi PDPR kita bagi subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5. Jadi bersama saya pada hari ini adalah tetamu undangan kita iaitu Cikgu Fitri Aziz bin Sahlan. Okey, tanpa membuang masa, Cikgu menjemput Cikgu Fitri untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Cikgu Izzat. Saya Cikgu Fitri akan meneruskan pengajaran PDPR, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Tajuk yang akan kita bincangkan atau saya jelaskan pada hari ini ialah sistem reproduktif manusia. Okey, jadi murid-murid sekalian sila perhatikan skrin ya. Saya akan tunjukkan slide PowerPoint tajuk ini. Sebelum saya memulakan kelas kita pada pagi ini, murid-murid diminta mematuhi adab-adab ketika belajar secara PDPR. Jadi ini antara peraturan atau adab belajar PDPR yang perlu dipatuhi bukan sahaja pada mata pelajaran ini tetapi juga mata pelajaran yang lain. Untuk hari ini, seadanya murid-murid ada buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan, sila buka muka surat 74 dan 75 untuk pemahaman yang lebih jelas. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat memahami dan mengenali organ reproduktif manusia. Kriteria kejayaan, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 organ reproduktif lelaki dan 3 organ reproduktif perempuan. Sistem reproduktif manusia. Sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Sistem reproduktif lelaki berbeza dengan sistem reproduktif perempuan. Kedua-dua sistem ini atau sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akil balik. Masih ingatkah murid-murid apa itu akil balik? Murid-murid telah pelajarinya ketika di tahun 4. Mari kita ulang kaji sedikit. Akil balik. Baik. Akil balik bagi seorang murid lelaki berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Antara perubahan fizikalnya ialah mengalami perubahan bau badan, tumbuh misai dan bulu dada, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau, dada membidang, zakar membesar, tubuh bulu di ketiak dan pubis, dan otot tangan dan otot kaki membesar. Manakala akil balik perempuan pula berlaku sekitar umur 9 dan 16 tahun juga. Antara perubahan fizikalnya ialah jerawat mungkin tumbuh di muka, mengalami perubahan bau badan, bersuara lunak, payudara membesar, punggung melebar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis, dan otot tangan dan kaki mula membesar. Baiklah murid-murid, sila lihat muka surat 74. Ini merupakan sistem reproduktif bagi seorang lelaki. Terdiri daripada 3 organ, iaitu zakar, skrotum dan testis. Organ testis menghasilkan sperma. Seterusnya, sistem reproduktif perempuan terdiri daripada tiuk falopio, faraj, uterus dan ovari. Ovari menghasilkan ovum. Apabila seorang lelaki dan perempuan telah matang, maka kedua-duanya akan berkahwin. Proses persenyawaan boleh berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faras dan bersatu di dalam ovum, seperti mana yang murid-murid lihat pada gambar. Apabila
percantuman sperma dan ovum, ia akan menghasilkan satu sel. Sel ini akan berganda menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya membentuk zigot. Zigot akan melekat di dinding uterus. Zigot pula akan membesar dan menjadi embrio. Seterusnya, embrio membesar menjadi fetus. Fetus akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan ke dunia. Tugasan anda pada hari ini. Pertama, bina peta keluarga anda di dalam buku tulis seperti yang saya tunjukkan, di mana murid-murid diminta menulis nama bapa, nama ibu iaitu nama penuh di dalam buku tulis seperti mana gambar rajah yang saya tunjukkan. Kemudian, sila tulis nama anak mengikut turutan anak yang pertama hingga anak yang terakhir atau yang bongsu. Tugas seterusnya akan saya berikan dalam grup WhatsApp kelas sebentar lagi. Saya kembalikan kepada Cikgu Izzat. Silakan Cikgu Izzat. Okey, terima kasih Cikgu Fitri di atas penerangan yang begitu jelas sebentar tadi. Okey, jadi untuk recap, seperti yang Cikgu Fitri bagi tahu tadi, kita ada satu objektif pembelajaran dan juga kita ada satu kriteria kejayaan. Jadi cikgu harap murid-murid selepas penerangan daripada Cikgu Fitri tadi, murid-murid reflect balik diri sendiri, adakah kita mencapai kriteria kejayaan kita pada hari ini. Jadi seperti yang Cikgu Fitri beritahu tadi, kriteria kejayaan kita adalah murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 organ sistem reproduktif bagi lelaki dan juga perempuan. Jadi cikgu bagi masa kepada murid untuk tanya diri sendiri, apakah 3 organ tersebut? Dan seterusnya cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan semua kerja yang diberikan, iaitu kerja yang pertama menyiapkan gambar rajah ahli keluarga. Yang kedua, untuk menjawab soalan di Google Form. Jadi, mengakhiri sesi PDPR kita pada kali ini, cikgu harap semua murid tolong menjaga keselamatan, tolong patuhi SOP dan juga tolong menyiapkan segala kerja rumah. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, cikgu nak tanya Cikgu Fitri, adakah Cikgu Fitri ada untuk bercakap apa-apa? Terima kasih Cikgu Izzat atas peluang yang diberikan ini. Semoga pengajaran ini dapat memberi manfaat kepada semua murid. Jaga diri, jaga kesihatan diri.